Bila sambutan hari kanak-kanak ya? Hari guru sudah. Hari raya sudah. Hari ibu pun sudah. Hari bapa sudah. Hari jururawat pun sudah. Bila sambutan hari kanak-kanak ni ya? Tak sabar nak sambut bersama rakan-rakan. Seronoknya jadi kanak-kanak. Bila bangun tidur, hari ni fikir dekat sekolah nak belajar apa. Bila waktu petang, hari ni nak main apa. Bila waktu lapang, hari ni nak menonton cerita apa. Seronoknya jadi kanak-kanak. Mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita belajar subjek Bahasa Melayu tahun 5, tajuknya Hari Kanak-Kanak. Apakah objektif yang ingin dicapai pada hari ini? Cikgu mengharapkan anak-anak murid cikgu dapat memahami maklumat yang dibaca dan memberikan pendapat berdasarkan kemahiran pada hari ini, iaitu kemahiran membaca. Mari kita baca bersama-sama petikan teks yang berkaitan dengan tajuknya Hak Kanak-Kanak. Afifi membaca rencana tentang hak kanak-kanak. Menurut Akta Kanak-Kanak 2001, kanak-kanak didefinisikan sebagai individu yang berumur di bawah 18 tahun. Hak kanak-kanak pula ialah hak-hak yang telah disenaraikan dalam Konvensyen mengenai hak kanak-kanak. Hak kanak-kanak yang pertama ialah kehidupan. Setiap kanak-kanak berhak diberi keperluan asas seperti tempat tinggal dan makanan. Persekitaran yang positif, harmoni dan penyayang perlulah diwujudkan bagi memastikan kanak-kanak dapat membesar dengan baiknya. Selain itu, kanak-kanak juga berhak untuk berkembang. Hak ini merujuk keperluan pendidikan, bermain dan menyuarakan pendapat. Hak ini akan memberikan kesan kepada perkembangan minda, jasmani dan emosi kanak-kanak. Mereka akan lebih bersedia dengan segala cabaran dalam kehidupan, khususnya dalam dunia digital sekarang. Di samping itu, kanak-kanak juga perlu diberi perlindungan daripada sebarang perkara yang berbahaya. Kanak-kanak tidak seharusnya dijadikan mangsa kepada sesuatu masalah. Mereka juga tidak sepatutnya didiskriminasikan hanya kerana perbezaan yang terdapat pada mereka. Jika ada salah laku terhadap kanak-kanak, pihak berwajib harus campur tangan untuk melindungi mereka melalui peruntukan undang-undang. Akhir sekali, kanak-kanak perlu mendapat hak penglibatan. Mereka perlu mengambil bahagian dalam hal ehwal dan pembesaran mereka. Contohnya, mereka ingin mendapatkan sesuatu barangan. Sekiranya difikirkan sesuai, ibu bapa bolehlah menyediakan barangan tersebut. Kanak-kanak juga perlu dididik untuk berbuat baik dan bertoleransi dengan anggota masyarakat. Berdasarkan petikan teks tadi, cikgu sediakan latihan untuk menguji pemahaman kamu berkaitan dengan apa yang telah dipelajari sebentar tadi. Soalan pertama. Kanak-kanak didefinisikan sebagai, lengkapkan jawapan dengan tempat kosong dengan idea dan jawapan kamu sendiri berdasarkan petikan teks. Yang kedua, nyatakan hak kanak-kanak. Dalam teks tadi, ada banyak hak kanak-kanak. Cari semula dan senaraikan. Ada 4 hak kanak-kanak yang perlu kamu senaraikan. Soalan ketiga, kanak-kanak juga berhak untuk berkembang. Jelaskan apa yang dimaksudkan berkembang. Dan yang keempat, senaraikan jenis-jenis penderaan yang berlaku terhadap kanak-kanak. Senaraikan 3. Mari kita bincang jawapan bagi soalan. Ada 4 soalan tadi, ada pecahan-pecahan dia. Kita tengok nombor 1. Apakah yang dikatakan kanak-kanak ni? Kanak-kanak ni didefinisikan sebagai individu yang berumur di bawah 18 tahun. Kamu bayangkan, 18 tahun baru saja habis SPM. SPM 17 tahun. 18 tahun maksudnya abang kamu, kakak kamu yang masih di sekolah menengah dipanggil kanak-kanak. Ikut mengikut petikan buku teks. Tapi secara logiknya, kanak-kanak ni, kalau kita boleh tafsirkan, murid tahap 1 lah lebih selesa dipanggil kanak-kanak. Bila tahap 2, umur 10 hingga 12 tahun ni, kita dah panggil awal remaja.
Bila dah masuk sekolah menengah, kita dah panggil remaja. Tapi di sini ditafsirkan di bawah 18 tahun masih didefinisikan sebagai kanak-kanak. Maksudnya mereka masih dilindungi dan sebagainya. Yang kedua, apa hak kanak-kanak ni? Yang pertama, kehidupan. Yang kedua, berkembang. Yang ketiga, perlindungan. Yang keempat, penglibatan. Beruntungnya kamu, hak-hak kamu dilindungi oleh ibu, ayah dan sebagainya. Untuk pengetahuan kamu, sekiranya ada ibu bapa yang tidak menghantar anak-anak mereka ke sekolah, ibu bapa boleh didenda. Sebab tu kerajaan sampai ke jauh pendalaman, masuk ke hutan dan sebagainya. Walaupun orang asli dulu, sekarang kita panggil orang asal, mereka juga mendapat hak untuk belajar, pergi ke sekolah. Kalau tidak hantar anak ke sekolah, boleh didenda dan sebagainya. Itu adalah hak kamu sebagai kanak-kanak. Nombor 3, dia suruh jelaskan apa maksud kanak-kanak berhak untuk berkembang. Dan kita akan bincang. Kanak-kanak berhak untuk berkembang. Hal ini merujuk kepada keperluan pendidikan, bermain dan menyuarakan pendapat. Ini memberi kesan kepada perkembangan minda, jasmani dan emosi kanak-kanak. Jika ada ibu bapa yang tidak menghantar anak ke sekolah, ibu bapa boleh didenda. Sebab tu kerajaan sekarang ni masuk jauh sampai ke dalam hutan mencari orang asli. Sekarang ni kita panggil orang asal. Mereka dikatakan orang asal negara kita ni. Bahawa dihantar ke sekolah dan sebagainya, diberi pendidikan. Itu adalah hak mereka. Jadi hak kanak-kanak ni banyaklah. Jadi kamu hak untuk belajar, hak untuk bermain, hak untuk mendapat keperluan asas dan sebagainya. Nombor 4 kita. Apakah jenis-jenis penderaan? Yang pertama, penderaan fizikal. Fizikal ialah penderaan tubuh badan, anggota badan daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Apa penderaan? Kena rotan. Contohnya, pulang lambat ke pergi bermain, ayah bertindak di luar batasan dan sebagainya sampai luka dan sebagainya. Mungkin ayah boleh dibawa ke mahkamah, akhirnya dibicarakan dan boleh didenda ataupun dipenjarakan. Tak boleh bertindak di luar batasan sebagai seorang bapa ataupun seorang ibu. Penderaan fizikal tidak dibenarkan. Yang kedua, penderaan mental. Mental ni otak kita stres. Tak boleh dera anak, kurung anak, tak benarkan anak bermain dan sebagainya. Dan yang terakhir, penderaan seksual. Ini melibatkan jantina lah. Kamu kena berhati-hati, terutama bila kamu dah usia 12 tahun ke 11 tahun. Kamu kena jauhkan. Kita tak boleh bertemu berlainan jantina yang boleh merangsang sesuatu. Kena berhati-hati. Itu saja jawapan yang berkaitan dengan latihan pada hari ini. Sebagai kesimpulan dan rumusan, berkaitan tajuk pada hari ini adalah berkaitan dengan kanak-kanak. Sebagai kanak-kanak yang masih belajar, yang masih bersekolah, manfaatkan sebaik mungkin. Bagi cikgu, contohnya, dah dewasa dan sebagainya, masih terbayangkan seronoknya jadi kanak-kanak. Kamu tak fikir apa. Orang dewasa fikir, bila ayah bangun, fikir nak cari rezeki, nak urus rumah tangga dan sebagainya. Kamu fikir, bangun, hari ni nak makan apa sarapan. Pergi sekolah nak belajar apa, petang nak main apa, malam nak menonton televisyen, main game dan sebagainya. Seronok kanak-kanak. Tapi manfaatkan sebaik mungkin supaya kamu tidak mensia-siakan kehidupan kamu sebagai kanak-kanak. Itu saja, jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat sejahtera, bye.